نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwan, kita duduk dalam majlis ta'lim, dalam majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis ta'lim. Ada orang tanya dengan saya, Pak Cik, apa dia ta'lim ni? Majlis ta'lim, ta'lim bermakna al-ilmu, majlis ilmu, majlis kita belajar dan mengajar. Tapi di kalangan kita ni tak ada lah mengajar dan belajar, kita berkongsi. Sebab ustaz yang bercakap ni pun Raplah punya kawan duduk dengar juga, sama Raplah. Kita ni serupa. Kan ada lagu kan, kita serupa, tak ada lebih, tak ada kurang. Ikhwan, salah satu kita duduk majlis ta'lim ni, kita teringinlah ikhwan nak rasa halawah. Nak rasa apa? Halawah. Apa dia halawah? Kemanisan beragama. Kemanisan beragama ni dia wujud, cuma kita tak rasa dia wujud. Semalam kita baca hadis kan Ustaz Abu Talib, hadis riwayat Imam Nasa'i, cerita tentang perang Uhud yang terjadi kepada Talhah bin Ubaidillah dan 12 orang para sahabat yang mereka diamanahkan menjaga Nabi. Apabila pasukan pemanah yang diarahkan duduk di tempat pemanah, tiba-tiba pasukan pemanah itu turun. Anas bin Malik mengenangkan hari-hari Uhud, dia menangis. Orang tanya kepada Anas, apa yang kau tangiskan? Anas kata, kekalahan Uhud semuanya berpunca daripada kami sendiri. Kami yang bersalah, dia kata. Kesalahan itu daripada diri kami sendiri. Bila pasukan pemanah itu, ikhwan, turun daripada Jabal Rumal, jadi kita pergi ke Uhud, kita boleh tengoklah Uhud ini belakang dia tinggi, bukit yang pelik. Uhud ni bukit yang pelik. Satu nama dia Uhud. Uhud itu maksudnya berasin. Dia pelik daripada bukit lain. Dari segi agam dia, warna dia lain. Dia tidak warna seperti bukit-bukit lain. Dia warna dia kemerah-merahan, nak masuk oren. Dia bukit yang pandai mencintai orang. Dan Nabi sebut dia mencintai orang. Dan bila Nabi naik atas Uhud, dia bergegap. Nabi kata, diam. Di atas kamu ada Nabi, ada 2 syahid dan seorang siddiq. Dia diam. Jabal Uhud, depan dia tu ada bukit pemanah. Talhah bin Ubaidillah, mungkin dia ni rasa halawah agama, nikmat beragama yang kita tak rasa. Bila musuh serang, pasukan pemanah turun daripada bukit, musuh serang, maka posisi Nabi mula tak aman. Musuh mencari di mana Muhammad bin Abdullah. Dia pun nak panah, dia pun nak lembing sehingga Nabi wafat. Kenapa? Di sisi musyrikin, peperangan Uhud adalah ganti balas kepada kekalahan di Badar. Maka mesti berbuat sesuatu. Muhammad mesti merasa kecewa hari ini, sebagaimana kita berduka pada Ghazwatul Badr Al-Kubra. Hajat dia pun Allah makbul. Yang saya nak ceritanya, Talhah bin Ubaidillah, Nabi kata, man lil qaum
man lil qaum. Nabi kata, mana dia orang Ansar yang nak marah ke depan. Semua pakat tumbang. Last sekali yang defend Nabi 12 orang je tinggal. Nabi kata, siapa yang nak marah depan, nak bertahan aku ni? Orang Ansar kata, ana ya Rasulullah. Marah, kena cincang mati dia. Talhah bin Ubaidillah kata, aku ya Rasulullah. Nabi kata, Talhah, tidak, kamu di sisi aku. Mari seorang Ansar kata, ana ya Rasulullah. Nabi kata, marah kamu, kena cincang, kena tetap syahid. Akhirnya tinggallah Talhah dengan Nabi aja di posisi bukit tu. Nabi dah tersepit dah masa tu, tersepit dengan bukit yang ada. Nabi tak boleh bergerak. Musuh duk cari Nabi, nak bunuh sungguh-sungguh Nabi. Masa tu musuh yang bengang dengan Nabi betul-betul Abu Sufyan. Abu Sufyan, bukan orang lain pakcik, Pak Mentua. Pak Mentua Nabi Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harbin. Anak dia Muawiyah bin Abi Sufyan, Islam. Anak dia Ummu Habibah, Islam, jadi isteri Nabi. Kata Abu Bakar, dia duduk lepas ada peristiwa Uhud berlalu lama. Abu Bakar duduk terkenang Uhud, dia menangis. Semua sahabat mengenangkan Uhud, semua menangis. Semua menangis. Dia pun merasakan ada daripada arahan Nabi yang kita tak ikut. Kata Abu Bakar, kalaulah Uhud itu penuh dengan kebaikan, maka kebaikan Uhud kesemuanya milik Talhah bin Ubaidillah, bukan milik kami. Apa Talhah buat ketika dia saja duduk dengan Nabi? Kan semalam kita baca Amru, apa jadi? Talhah seorang-seorang, dia lawan dengan tenaga 12 orang. Kekuatan dia lawan hari itu macam 12 orang lawan. Apa terjadi pada Talhah? 3 perkara terjadi pada Talhah. Yang pertama, jari dia semuanya terputus. Jari dia terputus. Yang kedua, sebelah badan dia jam, lumpuh. Dan yang ketiga, badan dia penuh dengan 70 tikaman. 70 tikaman. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kami cari Talhah, Abu Talhah, kami cari Talhah bin Ubaidillah. Dia berada di celah-celah bukit, tersepuk datang situ. Bila kami nak angkat dia, kami tengok di badan dia ada pukulan pedang, ada dipukul dengan pedang, ada panah dan ada lembing. Semuanya tak kurang lebih daripada 70. Masya Allah ya ikhwan. Macam mana dia dapat ni semua ya ikhwan? Dia merasakan halawah. Dia belajar dengan Nabi, Nabi asuh iman mereka, mereka rasa halawah, manis. Akhirnya agama ni jadi satu benda yang manis kat mereka. Dia dapat agama tu fresh, dengar daripada mulut Nabi, janji Nabi. Sa'ad bin Rabi' dalam perang Uhud, Nabi suruh sahabat pergi cari Sa'ad bin Rabi', sampaikan salam. Nabi ni tengah duk perang, Nabi boleh kenal lagi sahabat. Nabi utus satu sahabat lain pergi cari orang ni, tanya khabar. Aku tanya khabar dia, aku tanya khabar dia. Nabi ra'i semua sahabat. Oh dahsyat ya Allah. Kadang-kadang kita kalah apa cik? Ada 10 orang main salam dengan ustaz, kadang-kadang kita dah salam dengan 8 orang, lagi 2 orang kita tak dah salam. Kecil hati 2 orang tu balik. Kadang-kadang kita salam dengan 1 orang, salam je muka dia pun kita tak dah tengok, pasal kawan lain nak salam pula, kecil hati dia. Nabi, dia boleh jaga pasukan perang dia. Pergi cari Sa'ad bin Rabi', kata pada dia, aku tanya keadaan dia macam mana. Bila sahabat pergi cari Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan nazak, luka parah teruk dia. Kata Sa'ad bin Rabi', aku jawab salam Rasulullah, aku jawab salam kau dan salam Rasulullah, kau pun bawa salam. Aku jawab salam kau dan salam Rasulullah. Sampaikan satu benda pada Nabi, bahawa janji Nabi telah sampai pada aku. Hak Nabi sebut syurga tu wangi, sekarang ni aku bau betapa wanginya syurga. Dan beritahu pada sahabat-sahabat lain, demi Allah Rasulullah tidak berdusta, berperanglah kamu sehinggalah kamu gugur syahid, kerana syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dia syahid. Masya Allah ikhwan, Masya Allah.
Kita tak tahulah, kita dah umur puluh-puluh tahun, dah 40 dah, 37, 38, 50, 60. Kita rasa tak halawah ini? Kalau tak rasa, kita kena buat sesuatu lah ikhwan. Kena buat sesuatu lah. Kita kena sesuatu lah, kita kena cipta dalam diri kita ni supaya kita merasa betapa nikmatnya hidup dalam agama. Imam Bukhari cerita pada kita satu hadis yang pendek tapi menarik. Ada nilai agama, ada nilai kasih sayang, ada nilai kemesraan, ada nilai ukhuwah. Ada nilai ukhuwah. Mungkin dunia hari ni ikhwan, dunianya hilang kasih sayang. Mungkin lah, saya tak tahu betul tak betul beli. This is my personal opinion. After that you tell me what your opinion. Tell ke tul? Tell lah, tul kena bayar selalu. Tell lah, tak payah bayar. Kita ada pandangan kan, dunia ni mungkin hilang kasih sayang. 1500 tahun yang silam baginda hidup dengan kasih sayang. Walaupun Mekah ketika itu wadi ghairi zi zar'in. Mekah ketika itu adalah satu lembah yang kering kontang, tak ada pembangunan, tak ada bangunan-bangunan, cuma ada Kaabah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Madinah masa itu ada apa sangat? Bangunan-bangunan semua dibuat daripada tanah-tanah, dibuat daripada tanah-tanah, batu-batu. Tetapi Quran telah menyatakan kepada kita bahawa kehidupan Muhammad itu kehidupan yang paling diberkati. Komta tak ada, Perangi Mall tak ada. Kan? Queen Sebel lagi tak ada lah. Kita ada semua, kita ada semua, kita ada macam-macam. Tapi kita juga ada anak-anak yang tak kasih dengan mak pak. Dan masalah kita, anak-anak ni tak boleh terima teguran. Kita ada anak-anak yang tak hormat mak pak zaman Nabi, tapi bila dia datang ke Nabi, dia boleh ditegur. Hadis yang menarik riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Satu orang datang kepada Nabi, dah hadis ni hadis yang sahih kata Syekh Ahmad Syakir ketika mensahihkan Musnad Imam Ahmad. Satu orang dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Dia sembahyang, dia puasa, semua dia ikut sunnah, tapi zina tak boleh tinggal. Tengok, ada problem, mental problem. Ada problem. Dan kalau hari ni kita jumpa orang macam ni, Ustaz Lan, kita tak perlu bimbang. Zaman dulu ada. Saya sunnah Ustaz, saya sunnah. Tapi sorry Ustaz, perempuan tak boleh tinggal. Dia honestly, orang putih kata very honestly to tell me. Kita dengar pakcik minum ayak 3 kali. Bismillah. Dia sunnah pakcik, dia sembahyang asyhadu an la ilaha illallah. Gede jari. Tapi dia tak boleh tinggal zina. Bila kita baca hadis Imam Ahmad, dia berlaku zaman Nabi. Dia berlaku zaman Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. 2 benda Nabi buat pada dia. Nabi angkat tangan. Nabi kata, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ini kita jumpa orang lagu ni, kita kena buat macam sunnah Nabi ya. Nabi kata, ya Allah, bersihkanlah hati dia dan bersihkanlah kemaluan dia. Nabi doa depan dia. Lepas tu Nabi kata kat dia yang kedua, sukakah kamu kalau ibu kamu dizina orang? Sukakah kamu kalau anak perempuan kamu dizina orang? Saudara kamu dizina orang? Bini kamu dizina orang? Dia kata tak suka ya Rasulullah. Nabi kata orang pun tak suka benda tu berlaku pada mereka. Dia, ini problem dia, tetapi dia ada satu kurun yang barakah, iaitu dia boleh menerima teguran daripada Nabi. Problem kita menghadapi problem ni, tapi kita menghadapi masalah orang tak boleh menerima teguran agama. Itu saja beza kita. Itu saja beza kita. Ada orang datang dengan masalah pada Nabi, dia ikut sunnah Nabi, tapi dia tak boleh sembahyang di awal waktu. Dia sembahyang bukan tak sembahyang, tapi tak boleh sembahyang awal waktu. Dia tak boleh buat baik sangat pada mak bapak dia.
Dan ada orang datang pada Nabi, masalah dia apa? Semua cantik, buat baik, mak bapak semayang semua elok, cuma bila dengar jihad dia takut, dia tak mau pergi. Bukan saja masalah kita, itu masalah zaman Nabi. Tapi mereka menghadapi hal di mana bila Nabi tegur mereka, Nabi sebut sesuatu pada mereka, mereka akur. Kita pun masalah macam tu juga. Kita tak semayang awal waktu, kita lah, saya lah pakcik, Atul Masaf, kita lah. Kita tak boleh buat baik sangat dekat mak pak, kita lah. Jihad jangan cakap lah, jihad jangan cakap lah. Main kuliah pun main kuliah ni buat istikharah 3 kali asar tadi, istikharah. Buat pula lepas asar. Aku nak pergi, aku tak pergi. Sebab mamak ni pelan-pelik, pelan duk main awal. Apa problem dia ni mental ke apa? Tapi apa jadi pada kita, ikhwan? Kita tak boleh menerima nasihat agama. Datang sahabat ini, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Muslim, ayul a'mali afdal, amal apakah paling baik? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Dan Nabi jawab tu pepat, pak, kata jatuh dalam lubuk hati dia. Dia kata aku kena betul-betul ni, dan dia berubah. As-salatu ala waqtiha, sembahyang di awal waktu. Pergi dah. Duduk lama-lama, mai pula satu sahabat lain, ya Rasulullah, ayus salah, ayul a'mali afdal, amal apakah yang paling baik? Nabi kata birru walidaik, buat baik pada mak bapak hang. Tak, Nabi jentik tu kena inner feeling. Betul tak cik? Nah, pakcik sekolah orang putih, pakcik, don't drop my water face. Saya tanya pakcik, bagi tahu tak tahu. Pakcik ni live ni pakcik. Betul kat sana, inner feeling. Dalam mana hati dia, dia kena betul-betul tahu, dhamir dia kena jentik, jantung dia tu tak. Seolah-olah Nabi tahu aku ni semua bagus, cuma dengan mak pak aja aku duk cakap, angkat suara. Dan dia berubah. Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, amal apa paling baik? Nabi kata jihad fi sabilillah. Tak, kata kena dekat jantung dia. Tak, sengap dia Ustaz. Ya Allah, hak Nabi cakap tu betul, yang tu paling aku takut. Dan mereka telah pun berubah. Nabi telah wafat 1500 tahun. Yang tinggalnya hanya khazanah-khazanah sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi yang sahih. Umat ni menghadapi satu ujian besar daripada Allah. Dia tak tengok Rasulullah, yang ada cuma hadis Nabi. Maka jadi dua keadaan, satu menerima dan satu tidak menerima. Paling dahsyat zaman Nabi pakcik, kita baca hadis dalam Riyadhus Salihin, ada bab taubat. Kawan tu mai-mai, ya Rasulullah, aku telah berzina, hukumlah aku. Aku berzina, hukumlah aku. Apa Nabi kata? Atasyrabul khamr, hang mabuk ah? Abika junun, awak anggila ke hari ni? Nabi kata pergi, aku tak mau dengar. Dia main lagi. Aku berzina, tolong. Nabi kata hang pegang aja perempuan tu, hang peluk aja, hang kucup aja dia. Dah ya Rasulullah, aku zina. Nabi kata dah, hang silap. Tengah-tengah duk cakap-cakap, orang bang sembahyang berjemaah dengan Nabi, dia duk ulang benda yang sama. Nabi kata bukankah hang salat dengan kami? Maka turun ayat daripada surah Hud, ayat 115, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kamu buat boleh menolak kejahatan yang tadi kamu lakukan. Sembahyang bersama Nabi itu kebaikan, boleh menolak yang kamu anggap dosa tadi ni. Tak usahlah cerita dosa kamu dekat siapa-siapa, minta ampun pada Allah. Kebaikan boleh menolak kejahatan. Ayat Quran turun juga. Dan ayat itulah yang dekat kita, surah Hud ayat 115, ayat tu lah. Tapi ayat itu telah pun menyentuh hati umat dulu. Tapi ayat itu dia jadi macam kerah kematu kat umat lah. Apa masalah dia Ustaz Nan? Masalah SPR kah? Dah juga. Ini bukan pasal pilihan raya. Ini masalah apa? Ini nama dia balak batiniyah. Kita diuji oleh Allah dengan balak yang tidak nampak. Kita bimbang dengan balak yang nampak.
GST, minyak naik, tu balak yang nampak. Tapi kita ada balak yang tak nampak. Agama sudah tidak boleh memberi kehidupan pada insan. Satu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iman manusia kalau diuji dengan miskin, okey. Tapi kalau Allah uji manusia iman tak ada, habis manusia. Kebaikan insan ada di hati. Di hati itulah tempat simpan iman, tempat simpan hidayah. Allah tu nak disimpan dalam hati. Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada rupa parah kamu dan jasad kamu, tapi Allah nak pandang hati. Kenapa? Di situlah iman. Al-qasdu at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu tasdik dengan hati. Pasal itu ikhwatul iman, subhanallah, kita tengok hidup zaman Nabi dulu, Masya Allah, hidup mereka, riwayat mereka tak panjang, tapi ada sesuatu yang kita, orang putih kata hidup mereka short but sweet. Betul Kapten? Boleh pakcik? Short but sweet. Mudah-mudahan kuliah kita lagu tu lah pakcik. Satu hari Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, hadis Imam Bukhari, Abu Hurairah cerita, kata Abu Hurairah, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun fa akhadha bi yadi fashamaitu ma'ahu hatta qa'ada fansalaltu fa ataitu rahla. Abu Hurairah kata, satu hari aku jumpa Nabi, tapi time aku jumpa Nabi tu tak apa cantik, wa ana junubun, aku dalam hadas besar. Ada pelajaran, sahabat pernah keluar rumah hadas besar. Kita kalau keluar rumah hadas besar, kita pergi makan pula pagi tu lalat mai, orang tahu kita hadas besar. Hang ni betul-betul dajjal tu dah. Hang ni menyangkok betul. Abu Hurairah kata, aku keluar jumpa Nabi, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun. Tapi yang ni kalau tak amal pun tak apalah, jangan duk amal. Kan? Aku jumpa Nabi dalam wa ana junubun, aku hadas besar. Apa jadi? Fa akhadha bi yadi, Nabi pegang aku. Nabi pegang aku, kata Abu Hurairah, Nabi pegang tangan aku. Fashamaitu ma'ahu hatta qa'ada, Nabi heret aku berjalan dengan dia sampai satu tempat, Nabi duduk. Bila Nabi duduk, kata Abu Hurairah, fansalaltu, aku pun belah. Fa'ataitu rahla, aku belah, aku balik rumah. Faghtasaltu, aku pergi mandi bang. Yalah, ini kekasih Allah, ini kekasih Allah. Aku tak boleh. Dekat Nabi ni malaikat duk main impit-impit. Sekali malaikat main impit, dia tahu cerita aku, malu aku. Cerita aku malu aku. Ni satu skandal di langit ni. Tapi yang saya nak cerita apa dia? Sweet, very sweet. This moment is very sweet. Boleh faham tak? Kan nak terjemah Melayu? Kan? Moment ni sangat sweet. Betul Kapten? Moment Melayu panggil apa? Suasana ni sangat sweet. Kata Abu Hurairah, bila aku balik rumah aku mandi, summa ji'tu wa huwa qa'id, aku mai, Nabi duduk ada di situ lagi. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah, Nabi kata, pi mana tadi? Bukan kata tadi kita jalan sekali, hang letak aku satu macamnya hilang. Lah mai balik, fa aina kunta ya Abu Hurairah, hang tadi pi mana? Nabi kata. Di sini pun kita boleh belajar, kita boleh belajar bahasa Arab. Aina kunta ya Abu Hurairah, maksud dia, hang ni dari mana? Tadi hang duk ngaku kan? Saya boleh tanya kat pakcik, aina kunta ya ammi Hanifah. Ammi tu pakcik lah, pakcik Hanifah, hormat, panggilan hormat. Orang tua kita kena hormat kan? Nabi sayang orang tua. Siapa dia yang kalau Nabi makan, Nabi suka bagi kat dia dulu? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau ada dia, ada Abu Bakar, Nabi akan start dengan Abu Ubaidah baru Abu Bakar. Nabi hormat usia dia yang tua. Nabi kata Allah merahmati orang tua. Sini orang tua saya seorang aja, halim muda-muda lagi.
Sebab orang tua kita kena hormat. Dan orang tua kalau ada orang tak hormat dia pakcik, dia boleh kata hormat saya, Islam bagi penghormatan pada saya. Tapi jangan bab makan saya, semua bab lah. semua bab lah. Kena hormat saya orang tua, kena hormat saya. Dan kita mesti hormat orang tua. Bagi dia duduk dulu. Apa? Fala tamshi amama, fala taq'ud qablah. Jangan berjalan depan dia, jangan duduk sebelum dia duduk. Fala tad'u bismi, jangan panggil dia dengan nama dia, panggil dengan panggilan yang hormat. Ammu dalam bahasa Arab, ammu maksud dia pakcik. Dengan ammu Hanifah, pakcik Hanifah, hormat. Jangan boleh panggil Hanifah, tak boleh. Sebaya dengan pakcik tak apa, kita mesti hormat. Kalau ada orang panggil pakcik lagu tu, pakcik berpenampak pun tak ada salah. Tak ada salah pakcik, bagi satu penampak. Kena hormat. Abu Hanifah, yang captain. Itu panggilan hormat. Panggilan hormat pakcik Mus. Orang-orang ni kita kena hormat. Kalau depa ada, kita utamakan depa jadi imam. Sebab orang tua kalau dia jadi imam, dia tahu maintain solat. Orang muda jadi imam, dia tak tahu apalah orang tua. Orang tua ada masalah lutut. Pasal masa muda lutut pakai kuat. Ada banyak kerja lah, lari sana lari sini. Bila tua dia lutut dia jam. Kan? Jadi bila orang tua jadi imam, dia tahu surah apa dia nak baca. Budak muda ni dia hafal macam-macam surah. Jadi bila dia jadi imam, orang tua jadi makmum, dia bukan tak boleh sah semayang, tapi dia not smart lah. Dia bagi amma yatasaalun. Ingat dia nak buat 2 kali, satu rakaat satu surah. Orang tua ni pakcik Parkinson, dia duduk main ketak lutut. Bukan tak boleh. Jadi kita utamakan orang tua, kita hormat orang tua, kita minta pandangan orang tua. Nabi ambil pandangan orang tua. Nabi tanya pada Abu Hurairah, aina kunta ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, faqultu lahu, aku pun tak boleh sembunyilah, aku habaq kat Nabi, ya Rasulullah, dia betul-betul nak habaq macam ni, the true story, betul-betul punya cerita. Honestly I tell you, wa anna junubun. Tadi ni saya tangguh hadis besar. Saya nak duduk depan Nabi tu, satu malu saya rasa. Saya balik, saya pergi mandi semua apa lebih kurang, main balik Apa Nabi kata? Katalah kita lagu tu. Apa kita nak kata? Hang dajih, hang tak malu betul ya? Hantu ada malaikat. Allah apa macam ni. Tapi tengok apa Nabi jawab kepada Abu Hurairah. So saya kata Muhammad mereka tu very sweet. Tunjuk kata akhlak, ukhuwah, rahmah, kasih sayang. Nabi kata subhanallah. Nabi kata maha suci Allah. Ya Abu Hurairah, innal mu'min la yanjus. Nabi kata wahai Abu Hurairah, subhanallah, junub bukan najis dan mukmin tidak najis dengan junub. Kenapa kau takut nak teman aku? Masya Allah ikhwan. Apa the moral of story tu? Moral of story itu satu benda, Nabi meraihkan manusia. Dia raih. Patut Nabi kata awak tak lari awal lagi. Dah hantau hang junub, ya hang mai duduk dengan aku pasal apa? Patut sebelum hang duduk dengan aku hang belah bang. Nabi tak cakap lagu tu. Nabi raih dia. Nabi cakap tak bagi dia malu. Nabi kata subhanallah ya Abu Hurairah, innal mu'min la yanjus. Abu Hurairah, subhanallah, junub bukannya najis dan mukmin tak dianggap junub dengan najis. Kau bersih, cuma kau tak boleh sembahyang, tapi kau mukmin itu, iman yang ada dalam hati kau menempih segala najis yang ada di keliling kau. Dahsyat ikhwan, kekuatan iman macam mana. Macam mana nak hidup lagu ni Abang Lee? Boleh bagi tahu kat saya tak? Nak hidup macam ni. Kita jumpa kawan, Allah pakcik, saya raih pakcik, Allah baguslah pakcik, oh akbar. Macam mana nak raih Bagi jorok Pak Li ke pakcik? Dalam kereta saya ada jorok Pak Li, saya pergi ambil satu plastik dah. Bukan boleh makan berhabis, mampu lagi. Kan? Lagi makcik-makcik ambil jorok Pak Li dalam kereta saya, banyak dah. Saya tak bagi GST Good time shopping. Jangan bimbang.
Kita baca muka surat 135, sujud sahwi. Sujud syukur, minta maaf nah. Nak sujud sahwi sangat. Sujud syukur, sujud syukur. Masya Allah, ikhwatul iman. Sabak ni, sabak kan, sabak tu besar betul tak? Besar. Sabak dalam 3 kondisi kan cukup besar. Apa dia? Sabak dalam taat kepada Allah, besar. Sabak meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabak ketika dapat musibah. Sabak. Apa dia sabak? Menahan diri daripada bertindak sesuatu yang menampakkan tak sabar, ima di mulut atau pada tindakan. Marah kat anak kita, pegang botol air balik, sabar. Yamliku nafsah indal ghadab, kuasai diri kita masa kita marah. Marah ni ada, tapi yang kata sabar tu al-habsu, kita kawal diri kita jangan bertindak yang menampakkan tak sabar. Nabi ajak kita sebut nama Allah. Kalau kita berdiri, kita duduk. Ambil ayat semayang, sebut nama Allah banyak-banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bawa diri kita ke satu tempat lain, keluar daripada kawasan yang buat kita jadi terbakar tadi ni, keluar pergi tempat lain. Sabar ni ganjaran dia besar. Tetapi kata para ulama, apabila berhimpun sabar dan syukur, sabar yang tak ada syukur jadi rendah, kerana sabar bercampur dengan syukur terlalu tinggi. Ini tajuk dah, sujud syukur. Kerana Imam Ghazali sebut dalam bab sabar dalam kitab Ihya dia, kerana kata Imam Ghazali, manusia mungkin sabar kerana dia tidak ada pilihan. Kita tak ada pilihan dah, kesabar. Tetapi kalau dia bersabar, dia tarik, dia heret syukur tu masuk dalam sabar. Allahu Akbar. Mari kita mendengar ayat Quran, apa Allah sebut tentang syukur ini. Allah kata, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, dalam surah Al-Ankabut. Wala zikrullahi akbar, Allahu Akbar. Allah kata, dan ingatlah kepada Allah dengan bersyukur. Kamu tahu tak kata Allah apa dia? Akbar. Apa yang kamu buat itu di sisi aku terlalu besar, terlalu besar. Kalau manusia boleh sabar campur syukur, macam kita sabar, betul kita sabar ikhwan, kita tak boleh nak buat apa dah. Kita tak boleh nak buat apa dah. Dah keputusan macam tu dah. Keputusan mesyuarat memecat kita daripada jawatan. Sabar. Nak buat macam mana? Kita sabar kan? Kita sabar. Kita dipecat. Kita sabar. Tapi dalam sabar tu boleh tak kita syukur? Ya Allah, semua ni ketentuanmu ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sabar yang campur dengan syukur, Imam Ghazali kata martabat sabar dengan syukur lebih tinggi daripada sabar saja. Dan ni pula satu orang ikhwan, dia syukur kepada Allah sampai dia pergi sembah Allah, dia letak dia sujud kepada Allah, hak nama sujud syukur. Manusia bersyukur pada Allah ni kerana dua, satu kerana nikmat, satu kerana nikmah. Satu kerana nikmat, satu kerana nikmah. Nun ain ta marbutah nikmat, nun qaf mim ta marbutah nikmah. Apa makna nikmat? Nikmat kerana kita dapat pemberian yang baik-baik dan menyenangkan hati. Apa makna nikmah? Kita terselamat daripada bahaya. Dan terselamat itu satu nikmat pula dekat kita. Kita pergi hospital, tengok kawan tu masuk ICU, wire satu badan, mata putih je naik atas, pam tu aja duk kembung kempeh.
Kita sengap-sengap tak kata apa, kita tengok, kita baca doa, semoga Allah bagi pada dia kesembuhan. Allah yang tahu keadaan dia, Allah yang tahu hati perut dia, Allah yang tahu hajat keluarga dia. Kita kata, ya Allah, Hang bagilah apa yang bersesuaian dengan maunya hamba-Mu, dan Hang sangat mengetahui apa yang mereka maula ni, ya Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita keluar daripada hospital, kita jumpa surau, kita masuk, kita ambil ayat sembahyang, cari arah kiblat, kita sujud pada Allah. Alhamdulillah, Hang tak uji aku macam tu, ya Allah. Kita bersyukur kerana kita terselamat daripada nikmah, satu bala yang besar. Tapi jangan buat sujud syukur depan kawan sakit tu. Kecil lah hati dia, tengok hang buat dajjal pula kat aku. Luar dah. Kita bersyukur, alhamdulillah aku selamat. Sengap-sengap air mata kita turun. Tengok kawan masuk hospital, sebelah tangan tak boleh angkat, habis hidup jadi jam. Kita balik, ziarah dia, kita doa dia, jumpa masjid, jumpa surau, masuk tahiyatul masjid 2 rakaat, sujud syukur. Alhamdulillah, ya Allah, Hang tak uji aku seberat tu. Itu nama dia, kita terselamat daripada nikmah. Bukan kata kita saja, orang lain yang kita kasih, anak kita, cucu kita, kawan kita, orang yang kita sayang, terselamat daripada nikmah fitnah besar. Kita sujud syukur dan diam. Ini satu nikmat. Nikmat dalam bentuk Allah selamatkan kita. Nikmat yang kita duk sebut nikmat ni, nikmat dalam bentuk Allah bagi. Allah bagi. Allah bagi baik-baik kat kita ni. Allah bagi hak baik-baik ni. Dapat duit, jual tanah, duk ingat kata 150,000, tak tahu Cina tu ambil 1.5 juta. Sengap 2 jam. 2 jam. Belum. Kita duk cadang 150,000. Tak tahu Cina tu tak cukup tidur penin ke macam mana, kena dong ketum ke, 1.5 juta dia bayar. Kita pun cepat-cepat sign dengan tangan dengan kaki semua, cok bagi cukup, bagi takut dia minta balik. 1.5 juta, sengap 2 jam. Cina tu tanya, apa pasal haji? Apa pasal? Hantar ke aku tak haji lagi? 1.5 juta, berapa kali aku nak pergi haji? Nikmat lah. Lepas 2 jam ambil wudu, kalau tak gila lah. Kalau gila jahanam. Kalau gila jahanam. Kalau tak gila, ambil wudu, sujud syukur. Nikmat mai, nikmat mai. Semua ni memerlukan sujud syukur. Ayat-ayat pasal syukur dalam Quran semua dahsyat-dahsyat, ikhwan. Wala zikrullahi akbar. Kamu tahu tak? Kamu ingat Allah, kamu syukur kepada Allah, kamu dah buat cukup besar dekat Allah. Dia punya mukhalafah apa dia? Kamu lupa Allah, kamu derhaka Allah, kamu tak ingat kepada Allah, kamu dah buat jenayah yang paling besar antara rekod kamu dengan aku. Pasal itu Allah kata apa? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ni dahsyat, ikhwan. Satu, ayat ni nak beritahu apa pada kita? Kita tak akan dapat membalas apa yang Tuhan bagi pada kita. Hanya syukur saja boleh menampung. Syukur pada Allah. Pasal itu Abdullah bin Mas'ud, betul Ustaz Abu Talib, Abdullah bin Mas'ud kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abdullah bin Mas'ud macam mana dia tafsir ayat ni? Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Makna haqqa tuqatih, Allah ditaati, jangan dimaksiatkan. Itu makna dia kata. Allah diingati, jangan dilupakan. Allah disyukuri, jangan dikufurkan. Ya, syukur tu dia masuk, dia senada seirama dengan takwa. Tak mungkin mukmin boleh jalan dengan hidup tanpa takwa. Baik. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapat nikmat atau terhindar daripada suatu bencana. Kita buat. Disebut secara sahih daripada hadis Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Cukup panjang hadis ni. Bahawa ketika datang berita gembira kepada Ka'ab bin Malik, iaitu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun sujud syukur kepada Allah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim.
Ini berkenaan dengan ayat daripada surah Taubah. Laqad taballahu ala, Allah menerima taubat ala salasah, kan? 3 orang tu. Berkenaan dengan perang apa? Perang Tabuk. Ramai tak pergi perang Tabuk, tapi hak cakap betul ini 3 orang lah. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Turun wahyu daripada langit, bagi tahu kat Nabi Muhammad tak usah peduli pulau dia. Turun pula wahyu daripada langit, bagi tahu kata Muhammad pergi habaq kat bini depa, pisah rumah dengan depa. Oh dahsyat. Nak hidup macam mana Pak Cik? Bini yang kita cintai tak dibenarkan pandang muka kita. Dalam hadis Bukhari Muslim, ada dalam Riyadhus Salihin bab taubat. Hadis ini masuk bab taubat. Paling dia tak boleh tahan ayat mata dia turun. Dia pergi di luar, orang beralih muka, tak ada muamalat jual beli. Okey, sedih dah, tapi dia boleh tahan lagi. Dia balik rumah, bini dia disuruh keluar daripada rumah, tak boleh duduk dengan dia sekali. Oh demai dah 50-50, tapi okey lagi. Tapi benda dia tak boleh tahan dalam hidup dia, ujian besar-besar. Bila dia masuk Masjid Madinah, dia tengok muka Nabi beralih muka. Aduh, ya Allah. Ya Allah, dia menangis. Masa tu Allah nak uji dia. Mai daripada Parsi balik sana, dengar kata dia kena pulau. Depa bagi satu tawaran dekat dia, nak bagi pertolongan dekat dia. Suruh dia khianat dekat Nabi. Dah orang Madinah tak mau kat hang, Tuhan hang tak mau kat hang, Nabi hang tak mau kat hang. Please join us. Join us. Join, betul join Join wire tu. Mai dengan kami. Dia sayang dekat Allah dan Rasul, dia sayang. Dia ambil surat tu, dia koyak-koyak, dia baling dalam api. Cukup 50 hari turun surah tu Taubah, menyatakan Allah menerima taubat 3 orang ni. Allahu Akbar. Bini boleh balik-balik, masyarakat semua kata ahlan wa sahlan, barakallah, hayakallah. Nabi tengok dia tengok Nabi, ayat mata dia turun, dia ambil kesempatan peluk Nabi, cium Nabi. 50 hari rindu kat Nabi. 50 hari Pakcik rindu kat Nabi. Akhir ni kita main kuliah ni, keluar pukul 6.30 tadi sampai pukul 8 pun rindu kat rumah dah. Tengok jam macam 2 jam nak buat kuliah. Rindu. Yang kata baiti jannati tu, rumahku, surga aku. Hak yang rindu terus tak main kuliah malam ni, tak boleh pisah, tak main terus. Tu kira baiti jannati. Amnya pasal hang pelingkuklah seorang-seorang, nak sujud syukur ke, sahwi ke, hang buatlah seorang-seorang malam ni. Aku tak main malam ni. Rindu baiti jannati. Tak boleh kata apa, tu pun rahmat ilahi juga kat dia. Dalam buku kita baca ni, dia kata apa dia? Bila dia terima wahyu daripada langit, kata Allah terima taubat dia, first benda dia buat apa dia? Dia sujud kepada Allah. Ikhwan, inilah satu-satu hadis yang sahih berkenaan dengan sujud syukur. Adapun lain daripada hadis ni, semuanya martabat dhaif belaka. Bersyukur Allah terima taubat dia. Telah diriwayatkan beberapa hadis, tapi sanadnya bermasalah. Lebih daripada 12 orang sahabat secara keseluruhannya menetapkan sujud syukur Nabi SAW. Di antaranya hadis Abu Bakrah, bahawa apabila datang kepada Nabi SAW, bahawa apabila datang kepada Nabi satu perkara yang menyenangkan atau diberi khabar gembira, maka Nabi bersungkuk dalam keadaan sujud kerana bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis ni ada, tapi hadis ni hadis yang dhaif. Inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, oleh Asy-Syafi'i, oleh Ahmad, oleh Imam Ishaq, oleh Abu Thur, oleh Ibnu Munzir, dan 2 orang sahabat Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Syaibani. Artinya ikhwan, sujud syukur ni ada. Hadis dia tak banyak,
Hadis dia tak banyak. Hak banyak sujud syukur ni hadis-hadis yang daif. Tapi kerana ada satu hadis yang sahih, maka yang daif ni semua dia boleh jadi syawahid. Sebab apa? Sebab dia punya sokongan tu, dia punya foundation dia tu sahih. Itu kaedah kita pakai hadis. Kalau foundation dia tu hadis daif terus, tak boleh. Kerana usul dia tu hadis sahih, maka yang daif boleh datang untuk memberi penjelasan. Sebab apa? Rajah dia tu sahih dah. Tapi kalau rajah dia tu daif, tu dia kena KIV sat, bincang panjang. Nak kena tengok sanad, matan, bagaimana perbahasan dia. Tapi dalam bab ni sekurang-kurangnya ada satu hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim berkenaan dengan Ka'ab bin Malik diterima taubat dia kerana dia tak pergi dalam perang Tabuk. Maka sujud syukur itu ada, kita boleh buat. Baik. Dan Imam Syafi'i pun terima, Imam Ahmad terima, Imam Ishaq terima, Abu Sur terima, Ibnu Muzir terima, jumhur ulama terima, dan dua tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Syaibani, tokoh besar, mereka kata jadi sujud syukur ni boleh buat. Baik, macam mana nak buat sujud syukur? Tata cara sujud syukur sama seperti sujud dalam salat, sebagaimana telah disebut dalam sujud tilawah. Sama, syarat dia sama, bincang-bincang dia semua sama. Dua pandangan ulama tu pun sama. Satu menyatakan ada wuduk, menutup aurat, menghadap kiblat, takbir, sujud, bangkit dengan takbir, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Satu pandangan. Tapi pandangan ni semua yang suruh buat sujud syukur dengan kaifiat macam ni, semuanya disokong oleh hadis-hadis yang daif. Satu pandangan lagi, kerana sujud syukur adalah sujud yang tak ada kena-mengena dengan sembahyang, maka dia boleh dibuat dalam keadaan dapat nikmat. First berita yang kita dengar tu nikmat. Apa posisi kita sekalipun, ni tengah duk pegang sudik nak kali ikan, duk lah mami goreng ikan pun main handphone, WhatsApp. Mami Penang ni punya perangai kan. Pasal apa? Perangai orang lain ni, goreng ikan pun ambil gambar bubuh. Balik sana duk tanya, buat apa? Orang Melaka. Buat apa? Kata goreng ikan. Ikan apa? Abang kata ikan curut. Orang Melaka terkejut. Curut? Orang Melaka terkejut, ikan curut. Dia ingat curut ni cucuh je pakcik. Orang Melaka kan perak sikit. Kan? Dia tak tahu kata ikan curut. Jadi dia tanya pula, rupanya macam mana? Tak, dengan sudik duk galih tu, satu WhatsApp hantar pergi Melaka. Oh, ni ikan sardin bukan ikan curut. Hampa panggil sardin, kami panggil curut, mangkuk oi. Hantar pergi kat dia. Macam tu punya WhatsApp lah ni. Jadi tengah duk goreng, duk galih ikan tu, satu berita baik, very good news, very good news man. Ni kata mami, kenapa? Ni birah kan, bisan. Ni kata bersalin dah, dapat nikmat lah. Balik sudik-sudik tu tutup api mau tutup. Api tu mau tutup. Dia terbalik kuali tu, mami masuk haji mami. Api tu mau tutup. Tak apa, kelumbung tak ada, apa tak ada. Allahu Akbar, satu sujud bagi. Ada satu pendapat ulama kata boleh sujud syukur macam ni sebab dia bukan sembahyang. Tak ada wuduk pun tak apa, tak tutup aurat sempurna pun tak apa, tak menghadap kiblat pun tak apa, pasal dia berkaitan dengan syukur. Hak tu dia dah bincang dalam bab apa? Bab sujud tilawah. Maka dia guna satu perkataan di sini, dia kata apa dia? Dia kata sujud syukur tidak disyaratkan taharah, tak syarat wajib ada ayat semayang dan menghadap kiblat, kerana ini bukan salat tetapi hanya dianjurkan. Ada lagi baik kita sujud pada Allah dalam keadaan ada wuduk, dia kata hak tu tentu dah istimewa. Sebab wuduk ni innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat dan Allah suka pada orang yang bersih.
Kalau tak ada uduk pun kita boleh sujud. Boleh sujud. Nabi dah habaq dah dekat Abu Hurairah tadi, mukmin tak najis, boleh sujud. Tapi antara dua pandangan ni kita diberi hak. Apa dia? Fakhtaru baina zalik. Kita boleh pilih yang mana kita nak. Dia bukan satu benda yang mesti macam ni, mesti dah pilih. Kita rasa dan ikan tu semua cantik elok, angkat semua tutup api, lari-lari ambil uduk semua, Allahu Akbar, sujud. Kita rasa dan okey, carry on. Tapi lagi satu kawan, Allah, dia kata lambat, sujud terus, dia kata sujud terus, sujud terus. Okey pakcik, dia kata lompat terus, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, bangkit terus, ikan baru masuk. Boleh? Boleh. Dua-duanya ada sandaran, satu lemah, satu kuat. So you make your decision. Tak ada, dia tak ada kapalah apa. Make your decision in this issue. Betul ya Ustaz Lan? In this issue kan, in this case. Kalau kes nampak macam duk mahkamah pula. In this issue, this macam tu lah. Baik, tidak dimakruhkan dilakukan pada waktu-waktu terlarang sebagaimana telah dijelaskan dalam sujud tilawah. Sujud syukur ni pasal dia nikmat mai, dia tak ada waktu makruh. Walaupun lepas asar, walaupun dekat-dekat nak maghrib, kita boleh buat, tidak dimakruhkan. Sebab dia berkaitan dengan news, satu benda baru kita dapat dan mensyukurkan kita. Dengan atau kawan kita accident, oh terkejut dah kita. Tak tahu, satu kawan pula telefon mai, sahabat, kawan kita accident, hang tak dengar. Kita kata aku dengar. Tak tahu masuk pula satu panggilan ketiga, alhamdulillah, kereta dia remuk tapi dia selamat. Oh Allah, kita dengar satu sujud syukur, satu nikmat Tuhan bagi kat dia, satu nikmat Tuhan bagi kat dia. Susah hati kawan. Kita ada orang yang kita sayang, kita kasih, baik dengan kita semua, tiba-tiba kita tahu dia susah, kita tahu dia ada masalah, kita kawan dengan dia ni, kadang-kadang ada masalah kita tak mampu tolong pakcik. Are you agree with me? Ada masalah tak boleh tolong. Kita bukan baru kawan, lama kita kawan, tapi memang satu-satu keadaan tu kita tak mampu nak ulur tangan. Sebab kalau kita bagi tangan kita, dia lagi keroh. So kita langkah ke belakang. Tapi kepala kita, hati kita, macam kita main kuliah macam ni, kita tengok satu sudut, dia biasa duduk situ, tiba-tiba dia tak ada. Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu. Kita nak cari ganti, Allahu Akbar, tak ada apa. Kita kawan ni ada masa tergigit, tolong, betul ya pakcik? Saya kawan dengan pakcik, ada hari tergigit, saya gigit pakcik gigit saya. Tapi tak sampai bertanda pakcik kan. Tapi kita gigit. Ada masa kita tolong, tersentak. Cara kita kawan. Tapi kita doa banyak-banyak kepada Allah, ya Allah, kalau kawan kita ni based on kerana Allah, hang jangan bagi putus ya Allah. Hang jangan bagi putus. Kenal baru, kenal lama, itu bukan bab. Bab dia rahim kita tu ikat dengan apa? Nabi kata apa? Dalam hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 orang bangkit di hari akhirat ni panas mendidih kepala panas ni, tak tahu macam mana, tak boleh nak bayang. Ada 7 golongan Allah lindung daripada panas akhirat. Salah satunya apa dia? Rajulani tahabbani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang mereka ini berkasih, mereka berkawan, berkasih kerana Allah. Mereka berjumpa kerana Allah, mereka pisah kerana Allah. Maka di hari akhirat Allah payung kepala kita tak panas, baik lelaki baik perempuan. Ikhwan, Nabi dengan sahabat ni dia tak tahulah kita nak cakap macam mana. Nabi dengan sahabat ni, Nabi kita dengan sahabat ni ikhwan, oh dahsyat. Dalam hadis Anas bin Malik, berapa kali dah saya ulang hadis tu. Bila sahabat tu mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku sukalah dekat dia, perangai dia bagus, akhlak dia bagus. Apa Nabi suruh buat? Nabi kita hampir jumpa dia, hang kata sepatah dekat dia, wallahi inni la uhibbuka fillah. Perasaan kita sayang kat satu orang ini anugerah Allah.
Jiwa kita ni bukan kita boleh paksa sayang semua orang. Ada orang lintas depan kita, dia touch and go, dia touch dan dia go. Smart tag lagi teruk lah, tak rasa apa, dia tak boleh sentuh. Tapi ada orang, kita tengok dia apa, kita tengok dia perangai dia, kita tengok budi bahasa, cara dia atuk cakap, dia seronok. Macam saya tengok Abel Lee, saya tengok Captain, saya tengok semua ni lah. Kecuali saya lah, saya tak boleh tengok. Orang lain pula tengok saya, dia ni satu macamnya sintang. Aku tengok dia ni kok tu dia pelepas, kok ni dia pelepas. Kita ada ya kawan. Macam saya duk tengok sahabat-sahabat punya karakter ni, ada sudut saya rasa kagum. Honestly I told you, my brother Muslim, my sister Muslimah, honestly kagum tengok muslimat, kagum cekai menghadapi ujian hidup. Tengok makcik-makcik ni mai mengaji, turun daripada bukit Tursina belakang kita ni. Senang ke? Turun daripada bukit, lintas jalan. Macam betul dah macam saya kata ni. Tanya macam tengok. Nah. Turun lintas jalan. Ustaz main lambat, tunggu tak merengok. Oh dahsyat. Ustaz ni bukan kata di masjid lambat, di rumah pun lambat. Problem betul. Saya tengok macam dengan loh ya Allah, ahli syurga macam ahli syurga. Lagu ni punya sabak. Betul. Kita tengok kawan-kawan kita, aduh. Kalau cerita satu persatu tak baca lah tajuk kita sampai habis. Tapi general, very general to say. Ada kawan-kawan, kadang-kadang ustaz mendapat kuat kerana tengok hidup yang dia lalui. Tapi tak cerita lah. Tapi tengok, Masya Allah, orang ni orang hebat. Kita tengok dia macam mana pun, sekali dia bangkit, 1 rakaat witir dia buat, dia tak tinggal 1 rakaat. Kita ni habis kuliah pergi makan apa lebih kurang, balik tu nak anyut lah. Witir tu kira nak anyut lah. Balik pula dia buat lengah belakang, duk mengeliat. Tak apa, sat lagi buat lah. Dalam sat lagi tu sandak atas cushion, jaga-jaga. As-salatu khairum minan. Awal subuh, awal apa? 5.50 subuh lah, tak ada awal. Awal dia beritahu. Tapi kita tengok satu kawan habis-habis dia buat abad dia apa semua isyak, pergi ujung sana 1 rakaat dia buat. Kita duk perhati. Kita pakai teropong bomor tu, kita duk perhati dia ni. Dahsyat kawan ni. 1 rakaat dia tak tinggal. 1 rakaat. Yang ustaz duk bercakap gedebang, lagu nak anyut. Allah pilih dia. Kecil kan pilihan tu, besar ikhwan. Allah pilih dia buat apa yang Nabi Allah buat. Allah pilih dia istiqamah di atas sunnah Nabi. Satu kebaikan Allah bagi kat dia. Masya Allah. Kita tengok, kita tertarik. Nabi SAW ikhwan, Nabi dengan sahabat macam tu. Dalam hadis Muslim, cerita yang terkenal, cerita siapa dia? Cerita tentang sahabat Nabi bernama Thabit bin Qais. Nabi buat kuliah, Nabi tengok dia tak ada. Nabi tanya, mana Thabit? Selalu dia ada, tiba-tiba tak ada. Dan Thabit ni tak ada pula setelah turun ayat daripada surah Al-Hujurat. Ayat daripada surah Hujurat turun, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ila akhir ayat Al-Hujurat. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Bila turun ayat ni, pada hari turun ayat ni, besok Sabit dia tak main kuliah dah. Nabi ni rupanya dia, orang putih panggil apa pakcik? Dia observer. Apa tu? Itu macam bahasa orang putih ke Rusia? Apa? Apa maksud dia? Oh, dia perhati ya. Sekejap lagi tolong tulis nak apa dia macam tu.
Boleh sebut lah, tak keluar. Tapi boleh sebut lah, makna dia macam tu lah. Apa bird tadi tu? Macam tu. Kita jenis sekolah Melayu pakcik, tak dan sekolah orang putih tu, duk hitam tu. Kan? Tak dan sekolah, nak sebut tu masalah sikit. Tapi tak apa, 2-3 hari boleh lah tu. Tengok Cak Sabit bin Qais, tak ada. Dan Nabi boleh tahu senggang dia tak main tu pasal ayat ni ada turun. Terus dia tak main. Apa Nabi buat? Saya kata very sweet moment depa dengan Nabi tu. Terus Nabi tanya. Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata, "Ma sya'nu Sabit?" Nabi kata, Sabit mana ni? Apa cerita dengan dia ni? Aku tak nampak. Kita pun kawan-kawan duk main kuliah, kita tahu siapa tak main. Tapi nak tanya tu kita tak berani. Peduli apa aku nak? Dia buat keluar ayat tu. Pasal orang Penang ni lain sikit. Kata sahabat, lama tak main kuliah. Awak kuliah hang seorang aja kena main. Dia buat lagu tu tengah pasal malam, dia buat lagu tu, silap. Dia pernah nak beli ropok dekor, beli ropok apa pula. Silap, kena hamput dengan dia. Kita tengok dia tu, kita tak kata apalah, tapi kita teringin nak tanya macam Nabi tanya dekat sahabat. Tapi setengah orang kita tanya, tapi setengah orang hati nak tanya, tapi tak boleh nak tanya. Masya'nu Sabit. Ingat nah bahasa Nabi kita mau apa? Masya'nu Sabit. Kita Sabit tu nama dia, kita kata Masya'nu. Sebutlah nama orang. Samsul, Masya'nu Samsul. Tak lama tak nampak. Pokoknya saya duduk depan sekali. Kata Masya'nu. Apa cerita dia? Pasal apa dia lama tak mai? Sabit ada jiran nama Sa'ad bin Mu'az. Bukan calang orang. Sa'ad bin Mu'az bukan calang orang, pergi jadi jiran Sabit. Sa'ad bin Mu'az ni pada hari dia mati 70,000 malaikat turun ke bumi. 70,000 malaikat turun ke bumi. Dan Nabi kata, kalau ada orang yang tidak dihimpit oleh kubur, maka Sa'ad bin Mu'az lah orang itu. Tetapi Sa'ad pun dihimpit oleh kubur seperti mana ibu mendakap anak dia. Oh, dahsyat. Kita nak tahu mereka ni semua punya perjalanan hidup dan kita nak ikut. Tak duk cium kaki Tok Syekh ni kita tak mahu. Tak ada kerja semua ni. Kita nak ikut ni sahabat-sahabat Nabi ni. Nabi tanya Sa'ad bin Mu'az, apa dia dengan Sabit ni? Nabi kata, innahu la jari. Sa'ad kata, aku jiran dia. Tapi wa ma amiltu lahu bisyakwa. Aku tak tahu apa cerita dia, sakit ke, balik kampung ke, tak apa. Nanti aku pergi tanya. Fa'atahu Sa'ad pergi cari dia. Dan Nabi tanya, cari. Fazakara lahu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bagi tahu Nabi ambil berat pasal hang. Kita kena ambil berat ni. Setiap muka ni kita kenal belakang. Jumpa tengah jalan ke, lorong garu ke, kita kenal belakang. Tak nak pergi kerja. Cerita dia nak pergi kerja. Shortcut. Betul ya sahabat? Kan? Gua hantar sorak. Betul ya Ustaz Lang kan? Di apa? Siapa? Apa? DHL. Dia hantar sorak satu macam punya jam, menjelit tengok jalan Perlis. Nyelit habis. Kadang-kadang pondan ni pun nak kena hantar sorak saman kat dia. Mana customer dia saman servis tak ubah elok, kena saman. Kita hantar sorak. Tak apa, tak ada salah apa, tak ada dosa apa. Tapi kita tahu, kita tengok muka, kita tahu. Nampak cik, okey, nampak tenang, cantik, Ahlus Sunnah, tengok. Semua nampak kenal. Muslimat pun kita kenal. Makcak pita mana pun nak kenal. Nampak kenal makcak pita mana. Kita kenal, mesti kita kenal je. Nabi tadi observed. Nampak dapat dah observed. Otak dia buat batu cincin. Observed. Nampak pakcik dapat tak? Saya dapat dah.
Tengok, observer. Observer. Satu macam. Udin dapat Udin? Nanti tanya kat ayah. Observer. Sa'ad bin Mu'az pergi ke rumah siapa tadi? Sabit bin Qais. Tanya. Tak boleh tahan bila Sa'ad bin Mu'az kata, Sabit, Nabi tanya apa sihang? Nabi tanya apa sihang? Faqala Sabit. Sabit kata, unzilat hadhil ayah. Hang tahu tak pasal apa aku tak pergi jumpa Nabi? Hang tahu tak pasal apa aku tak pergi dah masjid? Hang tahu tak pasal apa aku tak mau keluar rumah? Hang tahu tak pasal apa aku tak mau jumpa siapa? Hang tahu tak pasal apa? Dia kata, telah turun satu ayat dalam Quran. Ayat tu kata, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ayat tu kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Jangan cakap lebih tinggi daripada Nabi. Suara kita ni kena perendah. Jangan suara kita ni fawqa, di atas suara Nabi. Saat Sabit bin Qais kata, wa qad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala rasulillah fa ana min ahli nar. Dalam banyak-banyak kita ni semua ni, hang tahu tak satu benda, wahai Sa'ad? Orang yang suara deras sekali, aku. Dia tu suara deras. Kita ada juga kawan-kawan suara deras kan? Orang yang suara deras, kalau aku mula cakap, hilang suara Nabi, aku. Dan turun ayat kata, jangan angkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Dengan turun ayat tu, hang tahu tak aku duduk di mana? Aku duduk dalam neraka sebab aku tak boleh kawal dah suara aku. Aku tak mau jumpa Nabi sebab aku tak mau angkat suara aku lebih tinggi daripada Nabi. Aku tak mau menambahkan marah Allah lebih kat aku. Tak keluar rumah dah. Dia tak keluar rumah pasal ni. Hak kita tak main kuliah tadi pasal apa? Ayat apa pula turun mai? Apa? Fazakara zalika Sa'dun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad pun terkejut, ada cakap tu terkejut. Sebab semua orang tak terfikir dia nak rasa lagu tu. Sa'ad pun bergegas dia pergi jumpa Nabi. Bagi tahu dekat Nabi apa yang Sabit kata dekat dia. Dia pun terkejut dengan ucapan Sabit. Dia pun tak perasan ayat tu turun nak kata kat Sabit. Terkejut dah. Pergi habaq kat Nabi, ya Rasulullah, Sabit tak main kuliah ni pasal ayat ni turun dan dia tak boleh kawal dah suara dia. Dan dia telah kata, fahabasa nafsahu, dia pun dia tak kurung diri dia. Wahtabasa anin Nabi, dia kurung diri dia daripada Nabi dan dia kata dia ahli neraka. Itu sebab hang tak nampak dia, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus habaq pada Sa'ad. Nabi kata, Sa'ad, hampir habaq kat dia, bal huwa min ahli jannah. Dia tu Sabit bin Qais ahli syurga, dia bukan ahli neraka. Ayat itu turun kepada orang munafik yang suka duk tengking Nabi daripada belakang rumah. Bukan kata kat dia. Apa saya nak cerita daripada hadis tu? Ni hubungan Nabi dengan sahabat. Satu, Nabi kenal sahabat. Ini susah ya kawan, ini susah. Kita nak hidup dalam bumbung agama ni, dia susah. Dia susah. Ada benda dunia hari ni dia menghalang kita buat benda ni. Dia halang kita. Kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak buat. Kita tengok kawan-kawan kita ada susah, kita nak hulur tangan, dunia menghalang kita. Kita hulur lagi kerah. Kita pergi lagi kerah. Kita pergi lagi kerah. Tapi kita punya doa, ingat dekat dia ni Allah Maha mengetahui. Dalam doa kita, kita tak pernah lupa. Kat sahabat-sahabat kita yang dulu duk mengaji, lepas tu tak mai dah. Tak mai dah. Kita mendoakan supaya Allah merahmati perjalanan hidup mereka. Dan kita ya kawan, tengok muka-muka macam ni, tak mana kita pergi, kita kenal lorong garu pula, lorong kulit. Assalamualaikum. Kopi syurga ada, kopi syurga. Lah ada satu kopi baru, kopi betul? Warna dia biru je. Sahabat kita kena kopi tu 2 hari tak tidur. Nak pergi syurga sangat. Nak pergi syurga sangat 2 hari semua nampak biru aja.
Dah, syurga hijau. Biru tak ada. Duk dengar keling, bukan syurga. Keling semua Penang. Tak ada. Tapi kopi tu nama kopi syurga. Jumpa sahabat, Assalamualaikum. Tak kira lah lorong kulit ke, lorong isi ke, Assalamualaikum sahabat. Pasal kita kenal dah. Nama tak tahu. Nama apa sahabat? Abang satu nama. Abang satu nama Sangkuriang. Okey, cantik punya nama Sangkuriang. Okey. Kenal dah. Kenal dia. Kenal rumah tangga dia, kenal keluarga dia, kenal bini dia, kenal anak-anak dia. Tamana kita jalan jumpa bini dia dengan anak-anak dia, say hello. Assalamualaikum, kak apa abang? Abang mana? Ada apa-apa yang saya boleh tolong kak? Ukhuwah agama tu nampak. Laki jangan cemburu. Dajjal, hang pi tengok bini aku. Dajjal belakang aku hang tengok bini aku. Hang satu macamnya harami tu tak boleh lah. Assalamualaikum kak, hormat. Pasal apa? Ni keluarga ahlu sunnah. Hormat. Pasal Nabi hormat sahabat hormat Nabi, satu keluarga. Kita boleh tanya khabar, kita boleh ambil pandangan, kita boleh sembang. Satu keluarga ya kawan. Semua ni ya kawan, tak salah. Kalau kita dapat nikmat macam ni, kita pergi buat satu sujud syukur. Tak salah. Satu sujud syukur. Apakah sujud syukur disyaratkan dalam salat? Sujud syukur tidak disyaratkan dalam salat kerana penyebabnya di luar salat. Jika dia sujud syukur dalam salat, maka batal salat dia. Sujud syukur ini kesepakatan ulama, tak ada dalam salat. Kalau dia buat sujud syukur dalam salat, dia dikira tambah rukun. Dia berbeza sujud tilawah, pasal dia berkaitan dengan tilawah, bacaan. Sujud syukur dia berkaitan dengan kesyukuran. Tengah-tengah kita duduk semayang, kita duduk dengar anak-anak kita duduk sembang. Kita duduk semayang, mereka duduk sembang, kak dengan adik duduk sembang. Hak kak tanya kat adik, SPM macam mana? Hak adik kata alhamdulillah sebelah A. Mak semayang dengar. Tak tahu mak terus bagi sujud syukur. Mak semayang daripada mula lain, kata kat mak. Semayang daripada benda lain, takbir lain, semayang lain. Sujud syukur tak ada dalam solat. Kecuali kalau dia sujud dengan jahil atau lupa, maka salat dia tak batal. Nanti tengok dalam tak boleh, tapi kalau buat tak sengaja, Islam buka pintu maaf. Apa dia? Dia tak tahu hukum. Dia baru main-main baca bab sujud syukur. Oh cantik dia kata. Tengah-tengah sembahyang Isya sekali lagi, satu SMS masuk dalam telefon dia satu macam nyereling. Projek Han lulus terus kata tu imam baru duk baca iyyaka na'budu, dia sujud syukur alhamdulillah. Syekh takbir lain. Tak boleh. Kecuali dia tak tahu hukum. Agama bagi maaf. Tengok yang kata agama Islam ni. Agama Islam ni. Satu perempuan dia kata dekat Nabi dalam hadis Bukhari. Nabi kata kat dia, sabarlah, isbiri, sabarlah. Dia tak sedar. Dia duduk tengok kubur anak dia duduk menangis. Dia tak perasan tu Nabi. Terus dia kata satu ayat yang betul-betul pukai punya. Dia kata bukan anak hang mati, hang tak tahulah nak menangis-menangis. Hang bolehlah suruh aku sabar pasal yang mati anak aku bukan anak hang. Dia bagi satu ayat pepat punya kat Nabi. Nabi sengah. Nyong Nabi balik. Agak-agak cakap lagu tu dekat Nabi apa hukum? Biadab. Mai satu sahabat lain, Assalamualaikum kak. Tahu tak siapa tadi kak cakap lagu tu? Kata siapa dia? Rasulullah. Oh Allah. Lari dia bagi rumah Rasulullah, bagi Assalamualaikum. Maafkan saya ya Rasulullah. Maafkan saya tak sedang tadi Rasulullah. Nabi kata apa? Tak apa. Pasal apa? Kesalahan dibuat dalam keadaan tak sengaja. Maafkan manusia. Ikhwan, kita kena bagi maaf dekat orang. Dia kata kita, dia kutuk kita, bagi maaf pada dia. Kita selesa. Anak-anak kita ni kita duk kepung dia. 10 tahun, 11 tahun. Kita ajak makan atas meja makan semua. Kita kata if apa bapak dia nak kata? Kata if, dia kata satu titik gulai tumpah atas meja.
2 rotan. Oh, dahsyat. Maksud dia meja kena bersih, lantai kena bersih. Bapak dia masuk tandas. If lagi, if lincin ada sabun, 3 rotan. If pensel ni pendek awal, 2 rotan. If lagi balik sekolah baju putih berdanuk, 4 rotan. Lagu tu punya. Ada tak ada lagu ni? Ada. Tu yang boleh duk cerita if ni. Ada. Budak-budak sampai bila ayah makan, jadi jari jadi ketang. Takut. 2 titik nak bagi budak-budak kan. Oh, pakcik, masa kita budak makan lagu nak pakcik? Jom kita perah nasi. Bukan kata gue, perah. Perah nasi. Tumpah keluar. Makan dengan tu. Mau best lagi, kita mau ikan rendang, dia tak bagi ikan rendang, ambil tangan nasi tu calik atas lantai. Pusat 2 atas kepala. Pusat ni 2 atas kepala. Perangai macam tu. Orang dulu kan rumah papan Pakcik Mus kan, malam-malam duk cuci rumah. Bagus punya cuci. Ikan rendang dah sekong aja, nak dia koyak lah dengan abang dia, bagi kakak-kakak tidur. Tok ni nak bagi 2 ekor ni makan. Kepak bagi kepala kat dia, bagi ekor kat abang. Dia tak puas hati. Tenyih kaki macam pekan tu. Mau telur temakui. Tenyih kaki atas lantai. Tak boleh, tak ambil tangan, ramai nasi, balik atas lantai baru basuh. 2 atas kepala. Dulu lah jadi tu imam. Dulu pakcik. Perangai apa nak buat dulu. Kadang-kadang kita kena benarkan anak kita buat salah. Bagi dia lalui hidup ni dan izin dia buat salah. Lepas tu didik dia. Kita tak mau manusia buat salah langsung. Tak. Kalau dalam dunia ni tak ada kaum yang bersalah, Allah akan hapuskan kaum yang tak bersalah. Dia akan cipta kaum yang bersalah kerana dia nak bagi ampun pada mereka. Itu hadis yang sahih. Kalau satu orang tak bersalah dalam dunia, Allah tamatkan riwayat dia. Allah buat kaum yang suka buat salah. Sebab apa? Allah nak lepas keampunan Allah. Innahu tawwabur rahim. Bukan Allah suka orang buat salah, tapi Tuhan nak tunjuk dia pengampun dan dia pemaaf kepada hamba-hamba dia. Benda yang dia suka bila hamba tu welcome kepada dia. Dalam Riyadhus Salihin, pakcik baca jilid berapa pakcik? Jilid 3. Jilid 1 Riyadhus Salihin bab taubat. Bab taubat nah, jilid 1. 1 ke 3 pakcik? Jilid 1. Bab taubat masuk tak lagi? Tak masuk lagi. Mana tak taubat lagi lah ni. Bab taubat tak masuk lagi. Nanti dalam bab taubat pakcik, ada satu hadis yang sangat menarik. Cerita satu kawan bab taubat tu, dia dengan unta. Kan? Dia jalan-jalan, dia penat letih, duduk di bawah pokok kan. Tiba-tiba unta hilang. Betul ke Kapten? Unta hilang. Dia kelupuk. Oh lah, unta hilang. Cuai kata unta tu mai. Dia punya seronok lah unta tu mai. Sampai dia silap cakap pakcik. Apa dia kata? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, hang lah hamba akulah Tuhan. Dia silap. Patut cakap lagu tu, apa hukuman dia? Kufur. Betul pakcik? Betul. Tapi apa Nabi kata? Allah Ta'ala asyadul afrah. Allah lebih suka daripada tuan ibil ini, tuan unta ni jumpa unta dia. Allah punya suka hamba tu bertaubat pada dia lebih daripada orang ni suka dia jumpa dia punya unta sampai dia tersilap cakap, sehingga Allah tidak kira itu sebagai kesalahan yang besar. Macam mana Allah suka kita main bertemu dengan Allah. Pasal itu orang yang boleh bimbing kita ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak reti bimbing. Jangan cari bimbingan lain daripada bimbingan Nabi. Sangat menarik. Nabi bimbing kawan tadi, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkan hati dia dan sucikanlah kemaluan dia. Selamat dia daripada zina.
Doa siapa? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan main-main, ya kawan. Kesimpulan dia apa dia, ikhwan? Pendapat ini ditegaskan oleh Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan dalam Hanabilah ada satu pendapat, dalam mazhab mazhab Ahmad bin Hanbal ada satu pendapat menyatakan bahawa sujud syukur tidak mengapa dibuat dalam sembahyang, akan tetapi pendapat tersebut lemah. Ini satu pelajaran penting. Pelajaran penting. Ini satu muqarrar yang penting. Durusul muhimmah, pelajaran yang penting. Apa dia, ikhwan? Pelajaran pertama, apa-apa kita nak buat, kita kena ada sandaran. Ini kita kata satu knowledge yang basic. Betul Ustaz Lan bahasa tu? Ilmu yang asas. Betul ke betul? Basically knowledge. Oh. Tak pakai li nah. Tak pakai abang li. Basic knowledge. Asas. Apa dia? Kena ingat, semua benda kita nak buat based on agama mesti ada sandaran. Tak kira lah sandaran apa pun, Quran ke, hadis ke, ulama ke, qiyas ke, ijma' ke, tak apa. Janji ada tempat kita nak sandar. Itu satu. Very basic knowledge. Boleh Ustaz Lan? Satu ha? Second step. Betul? Ke second stage? Dua-dua boleh. Yang mana sedap sikit? Oh, stage. Second stage. Step dah senang. Step second step. Apa dia? Yang ni. Second step dia yang ni. Ni. Apa dia? Akan tetapi pendapat tersebut lemah. Apa dia? Setelah kita ada sandaran di belakang, Quran ke, hadis ke, perkataan ulama ke, ijma' ke, qiyas ke, okey, semua tu sandaran. Second stage, second step, kita kena tahu apa dia? Sandaran itu kuat tara mana? Mesti kita tahu. Tak boleh kita duduk pada tahap yang pertama selama-lamanya. Tempat kita sandar ni kena tahu dia kuat ke tak kuat. Saya sandar dengan satu mazhab. Saya sandar dengan mazhab Abu Hanifah. Saya sandar pada mazhab Syafi'i. Saya sandar pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sandar pada mazhab Imam Malik. Okay, that's true. In knowledge, that's true. Second ilmu, knowledge yang kita kena tahu, sandaran kita based on school of thought. Kuat tak kuat? Nak terjemah Melayu ke? Boleh faham? Second, tengok dia kata, satu pandangan dalam mazhab Abu Ahmad, mazhab Ahmad bin Hanbal kata sujud syukur boleh buat dalam salat. Tengah-tengah duduk sembahyang tu dengar kata GST 6% tinggal 3%. Duk iyyaka na'budu 3%. Allahu akbar. Sujud syukur. Satu pandangan ada dalam mazhab mana? Ahmad bin Hanbal, tapi dia bagi tahu kat kita pandangan itu dhaif. What mean this qaul dhaif? What meaning by that? Apa maksud dia? Orang putih kata apa? Pandangan ni lemah. Macam handphone pula. Nak pandangan ni lemah. This opinion weak. Very weak. Lemah. So what mean by that? The meaning is you tak boleh sandar. Betul tak? Awak sandar tak ada jaminan dia lemah. Maka awak bila ada pandangan ini lemah, bila ada pandangan ini kuat, awak kena cari yang kuat pasal awak nak sandar based on agama. Ini saya kata second knowledge yang kita kena ambil tahu. Perbezaan pandangan. Hak pertama tadi okey. Pasal kita baru masuk dunia ilmu, kita kena tahu ni semua cantik elok. Second kita duk belajar, kenapa dia kata lagu ni, kenapa dia kata lagu ni, apa dalil dia, apa hujah dia. Dah kita tahu, dia naik sikit naik atas antara mazhab-mazhab ni yang mana dalam satu-satu isu pandangan dia cukup kuat. Dan insan
dia berhajat kepada sandaran yang sangat kuat dalam beramal menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak boleh prejudis. Melayu panggil apa Ustaz ni? Prejudis. Itu bahasa Melayu ke tu? Prejudis, tak boleh apa? Dia tak boleh bersangka jahat. Dia tak boleh apa? Prejudis lah. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh jadi betul lah, memang lemah tapi aku tak peduli, ni mazhab juga. Dia tak boleh macam tu. Dia kena betul-betul open knowledge, minded knowledge, semua kena ada open, dada yang terbuka. Baca doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada aku. Ya Allah, mudahkan urusan aku. Dan bagi satu perkataan yang mai, ya Allah, perkataan ima keluar daripada mulut aku, ima keluar mulut orang mai kat telinga aku, yafqahu qawli. Depa boleh faham cakap aku dan aku boleh faham cakap depa. Ya Allah, bagi kat aku rezeki ni mai. Kita kena masuk dunia ilmu yang penuh dengan gelombang ilmu dengan dada yang terbuka, luas. Kita tak boleh prejudis, kita tak boleh taksub, kita tak boleh fanatik, kita tak boleh kata apa jadi aku di atas mazhab ni, tak boleh. Kerana ni hujah duk mai bertubi-tubi, ilmu, knowledge, hidayah duk mai. Nabi buat lagu ni, Nabi buat macam ni, Nabi macam ni. Kita kena tadah tangan, ya Allah, hidayahkan aku, ya Allah, hidayahkan ilmu pada aku, ya Allah, bagi aku, ya Allah, bagi kekuatan aku dapat benar ni semua, ya Allah. Ni walaupun dia tutup dengan ayat tu, tapi makna dia cukup besar, ikhwan. Dia tutup pendek aja ayat tu, tapi makna dia cukup besar. Dia tutup tu, baru dia buka sujud sahwi. Dia buka sujud sahwi 9:28. Dia tutup dan dia buka balik 9:28. Kalau baca sujud sahwi ni, dia nak sujud pula 10:30. Jadi lebih baik kita tunda pergi minggu depan. Boleh kan? Kita benar ni observant. Kita very observant benar ni. Kita jangan terlepas pandang. Lepas ni ikhwan, kita tengok sujud sahwi itu macam mana. Ini sangat menarik pakcik. Ada soalan yang pakcik tanya kat saya hari tu, ada jawab dia di sini. Oh, ni panjang, cerita dia panjang. Cara buat sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan berdasarkan hadis-hadis yang tak sahih. Dia kumpul dua-dua dan dia nak kita buat satu kita punya penerimaan tu. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Ya Allah Maha mengetahui. Apakah kaki wanita aurat? Buku lali ke bawah. Perlukah pakai stocking? Wallahu ta'ala alam. Kalau perempuan tu dia pakai stocking, ni perempuan yang warak, kita panggil dia warak. Dia ada sifat warak, dia ada sifat menjaga diri. Kalau orang Arab, jubah wanita tu dia bagi labuh, sehingga bila dia jalan, jubah tu tutup kaki dia. Dia tak pakai stocking pun, kaki dia keluar masuk. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah tu Nu'man, tapak kaki itu tidak dikira sebagai aurat. Dan tak dikira sebagai aurat. Pakai stocking, pakai baju yang labuh, itu menunjukkan kesalehan dan kewarakan wanita itu. Cuma satu benda wanita kena tahu. Firman Allah Ta'ala, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Allah campak kepada orang lelaki-lelaki ni satu rasa hub, satu rasa kecenderungan kepada wanita. Itu saja perempuan kena hati-hati. Bila dia pakai tutup aurat, baju dia pakai itu menghilangkan warna kulit dia. Dan bila dia pakai kain itu tidak fit dengan dia punya tubuh badan, supaya renggang sikit daripada tubuh badan,
Pasal apa? Ia akan jadi mangsa keadaan adalah laki-laki. Dikala laki-laki ni ada dua jenis. Satu laki-laki yang tengok wanita dia boleh tunduk. Ini sangat menarik. Dan satu laki-laki dia bukan tak tunduk, dia tunduk juga, tapi garuda ya. Dia jadi dia tunduk. Astagfirullah. Dalam doa astagfirullah dia naik sendiri. Okey. Laki-laki ni dia kena berusaha. Agama tak bagi, bukan agama tak bagi laki tengok perempuan, perempuan tengok laki-laki. Agama tak bagi ketika pandangan kita pergi itu pandangan yang syahwat. Maksud dia apa? Satu laki-laki dia tengok satu wanita, dia tengok tu dia perap, kata Dewan Bahasa Pustaka ni, dia pusing dalam ni. Dia terus bagi satu penilaian. Dia terus bagi satu penilaian yang cukup tak bagus. Dia mula nampak benda yang tak cantik. Untuk mengelak itu main kepada laki-laki, Allah kenakan pada perempuan ini satu pakaian yang supaya siapa tak boleh nilai dia. Kalau ada orang dengan pakaian tutup aurat dia, dia ambil kain, dia buh atas kulit dia, tak nampak warna kulit. Kain tu tebal, tak nipis. Dia pakai baju masuk di pinggang dia, dia tak fit. Betul bahasa saya fit. Dia fit lah, FIT. Dia tak fit, dia tak sendat. Supaya apabila dia berjalan ni, Jack Sparrow ni ramai ni, hak yang sotong duk terbang tu. Kalau perempuan tu pakai longgar sikit, baju yang tak menutup aurat, laki-laki terpandang. Bila dia terpandang, dia tak ada angle yang dia boleh jadi komputer, kalkulator di sini. Dia tengok, dia tu pakai hijab, dia tu pakai tudung labuh, dia tu pakai pakaian yang cantik, dia hormat wanita tu. Wanita tu tak terganggu emosi dia, dia punya seksual tak terganggu, dia punya langkah dan atuk tak terganggu, supaya wanita boleh berjalan dengan kehormatan dia sebagai wanita. Itu je dia kena jaga. Dia nak pakai tudung Farida ke Farido ke, dia boleh pakai. Tapi dia make sure benda tu. Bila dia pakai, angle mana orang tengok susuk dia ke, belah sini ke, belah sini, belah sini. Tak ada satu angle bila orang tengok. Second, third. Itu saja perempuan kena jaga. Tambah dunia hari ini. Sorry to tell you, my sister Muslimah, sorry to tell you, you kena observe benda ni. Nampak? Benda ni kena teropong tengok. Pakaian anak kita bila dah jadi anak dara, dia pakai jean, dia pakai t-shirt, dia tengah duk membesar, dia jadi menarik. Betul ya pakcik? Ni saya bercakap sebagai bapa ni. Pakcik jangan gelak saya macam tu. Saya bercakap betul-betul. Anak kita dia belum besar, dia 15, dia 16, pertumbuhan dia sedang jadi, dia menjadi satu tarikan syaitan. Syaitan duk sahmun min sihamil iblis, dia duk baling satu panah kepada budak-budak 15, 16, 17, duk teropong. Lagu kita duk tengok budak ni, kita kesian, dia anak kita, dia adik kita. Tapi remaja yang duk membesar, angka umur macam dia tu, duk perhati anak kita hak pakai jean, duk perhati anak kita pakai short, duk perhati anak kita hak tak pakai kelumbung, dia perhati dengan dia nilai nafsu dia bergelombang macam tsunami. Yang tu nak handle macam mana? Handle dengan satu tutup aurat yang sangat menarik. Anak kita memang cantik dah. Dia keluar rumah, dia tak pakai mulut merah, labu ci, labu kondok, periak atas kepala ni pun dia memang cantik dah. Dia keluar rumah, dia ambil ayat semayang, Bismillahirrahmanirrahim, Allah protect wajah dia. Dia pakai tutup aurat yang menasabah. Kalau ada jantan lain main buat gila kat dia, jantan tu jahat. Tapi kalau dia tak pakai satu pakaian yang ma'ruf, tiba-tiba dia diganggu, dia jahat, jantan tu pun jahat. Maka dalam surah tadi ni, surah An-Nur, Allah cerita bila wanita boleh pakai satu pakaian yang menarik, agama minta, lepas tu laki-laki boleh menundukkan pandangan dia. Allah kata huwa azka lakum, benda tu benar-benar menyucikan hati kamu. Betul? Sangat menyucikan hati.
So benda tu kita jangan terlepas pandang. Sebagai parent, we are parent, betul? Kita keluarga, kita mak, kita bapa. So benda tu kita kena ambil. Kita nak orang masuk meminang anak kita, kita mau anak kita dipinang orang, tapi kita tak mau dia pinang anak kita di atas satu benda yang ada dalam kepala dia. Tak tahu apa, besok menikah setahun 2 tahun, dia lepas anak kita main lagu tu. Apa kata lagu SM Salim? Dah dapat apa sepah dibuang. Sepah ke kepah lagu tu lah. Macam mana kan dia dibuang. Tak mau. Kita jaga anak kita. Hak jantan baik, hak jantan pun suruh apa? You nak pakai jean, you nak buh baju kot dalam, you make sure pungkok you tak keluar seketul. Salah orang. Tak boleh macam tu. Pakai jean yang longkang dia tu besar sikit. Ni you pakai jean ketat, depan tu dia berjumur yang keribet. Tak boleh. You buh seluar kau dalam. Ni cara saya orang tua-tua tengok pakcik, dia jadi ketumbit. Kita duk tengok tu, ni apa? Dia ni buruk ke tak buruk ke? Dia berjumur keluar selambak lagu tu depan. Ada biasa tengok? Kan saya seorang je duk tengok. Kata ustaz kami tak pernah nampak pun. Ustaz je duk buat kerja lagu ni. Kita duduk di luar negeri banyak macam tu cerita dia. Hati-hati. Lebih-lebih you pakai macam tu, you bubuh semua dalam, you pakai tali pinggang nala punya, mai seluar ketat, you main semayang. Salah. Salah, tak boleh macam tu. Ini bukan pakaian salafus salih. Pasal tu orang Arab dia sediakan jubah tangan pendek atau dia serlum ke atas. Dia kena hormat menghadap Tuhan. Tak boleh. Tak apa you pakai jean ke you pakai apa, tak apa, tapi make sure benda tu dia tak ketat, longgar sikit. Bila kita langkah celah kangkang kita terbuka sikit. Bila orang tengok arah depan dengan baju kita turun ke depan, nampak sopan, jomoi itu tak nampak. Jaga elok. Pakailah apa pun, bukan masalah. You nak pakai tangan pendek tak apa, you nak pakai tangan panjang tak apa, it's alright, tak ada masalah. Tapi agama suruh jaga, itu you kena jaga. Sebab wanita tu sendiri dicipta oleh Allah tertarik dengan orang lelaki pada angle-angle tertentu. Macam mana lelaki tertarik? Pasal tu dua ayat itu sama. Bila Allah katakan kepada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan dia. Ayat berikutnya, katakan kepada perempuan yang beriman, tundukkan pandangan dia. Sama. So anak kita ni, anak jantan kita ni, dia nak pakai apa? Dia nak pakai baju sekolah, seluar sekolah menengah, make sure. Dia nak buh baju dalam, dia boleh buh baju dalam, tapi seluar dia, baju dia, kita jaga. Pasal dia anak orang Islam, dia umat Muhammad, dia ada Allah duk tengok dia, ada malaikat duk jaga dia. Make sure dia pakai betul-betul benda tu, pakai elok-elok. Tu saja kena jaga. Ni tak ada apa, tak salah pakai jin. Pakai jin ke, pakai setan ke, pakai iblis ke, pakai bila. Tapi make sure benda tu. Sama juga kita pakai kain sarung main semayang, jangan pakai yang jarang. Dia pakai seluar Superman, dia sujud, kita nampak alah warna biru. Tak boleh. Dia jarang. Dia tak tutup aurat. Bukan saja wanita kena jaga, hang pun kena jaga juga. Kita duduk belakang ni, kita boleh duduk ambil pensel. Hari ni biru, mesti besok hijau pula dia pakai. Tengok betul. Dia sujud macam Superman. Allah kan aku dah kata mesti XL ataupun double XL ni. Tak boleh kuat. Pakai kain yang tak mau jarang. Pakai kain yang elok. Pakai baju Melayu elok. Tak apa, pakai apa, t-shirt ke apa, tak apa, boleh pakai. Tapi benda-benda yang kena jaga tu, you kena jaga. Pasal tu ulama salaf kata, untuk sembahyang ni pakai jubah paling selamat time solat. Cuma kita lah pula kan, kita bila pakai jubah ni dan kita rasa al-haji. Aku haji hari ni, ukur benda lagi. Bini kata abang ukur pun tak, aku tak tahu macam mana aku rasa aku haji ya. Itu kita punya kaplah pula. Pakai semayang jubah paling best. Paling best time semayang. Kalau kita boleh ikhtiar time semayang, kita pakai jubah. Kita buat kerja macam biasa. Bila kita nak masuk sembahyang, kita prepare semua elok-elok nak menghadap Allah, ambil uduk semua, baju-baju semua kita jaga dengan longgar semua. Allahu Akbar. Bayar elok. Kita malu dekat Allah. Ya kawan.
tubuh badan kita ni semua Allah Ta'ala tahu. Tapi kita malu nak menghadap Allah ni dengan kita lebih menonjolkan benda-benda aib yang ada pada diri kita kepada Allah. Kita nak, macam mana Nabi berpakaian, macam mana Nabi salat, kita cuba nak salat macam tu. Itu cerita dia. Apabila dia angkat tangan yang kedua, apabila mereka pakai yang ketat ni, kan ada satu jenis ikat bulat kan ketat ni, dia luar baju lah dengan banyak, so di dalam dia ada satu macam kain yang ketat kan? So bila tangan so bila angkat tangan dia masih jatuh, tapi tak nampak kulit tangan, tapi nampak bentuk Ya. kain yang ketat. Ya. So dalam keadaan macam akhirat itu Allah. Ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Aurat ni bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita ni, aurat, dia bermakna sesuatu yang sangat mengaibkan. Ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Yang dalam dia punya tubuh badan tu ada satu tempat yang sangat aurat. Pakaian dia, warna kulit dia, dia betul-betul kena fokus tang situ keutamaan dia. Keutamaan dia jaga. Daripada bawah leher dia sampai ke dia punya kaki dia. Bawah daripada anak anjing dia ni sikit, mata kaki dia. Itu jaga. Tangan ni dia masuk aurat. Dia aurat. Tetapi dia bukan sesuatu yang bila terlihat dia jadi sesuatu yang apa? Syahwat tu satu bab lah. Dia bukan jadi satu benda yang leceh terlampau. Bila dia pakai glove macam tu, bila yang ni terlondeh, yang tu. Jadi bila orang nampak benda tu, dia bukan sesuatu yang apa? Dia aurat, tapi dia bukan triple, fourple, fiveple. Dia bukan jadi, boleh faham tak saya kata apa? Berbeza kalau satu perempuan dia berjalan-jalan, dia langkah parik, dia angkat ni nampak anak anjing dia. Masa tu kita berjalan kat belakang, dia angkat-angkat, dia langkah, kita boleh buat sujud syukur. Pasal baru belajar, boleh tersujud kita pakcik. Maksud saya tu, ada beza tak bila kita nampak betih dia dengan kita nampak lengan dia ni? Ada beza tak dia punya tarikan tu? Ada beza. Paling afdal dia jaga baik-baik, itu paling afdal. Tapi kalau benda tu terluruh sedikit, banyak orang pakai baju apa, baju raya depa ni yang tak apa, dia tak macam ni kan, dia macam ni, duk angkat kuih raya, duk sintin tangan. Kita Al-Fadil pergi raya rumah dia nak buat ayak, dia nak angkat ketupat semua, pakcik tangan ni duk kena kuah kacang, dia sintin. Agak-agak Al-Fadil tengok tu jadi pening dah pakcik. Taklah, dia tak sangat. Dia berbeza kalau dia tunduk, tudung dia turun, nampak leher dia. Al-Fadil jadi lagu mana pakcik? Al-Fadil kata ni Pak Haji suka. Nampak macam saya duk merepek lah ni kan. Tapi ada beza tak saya kata tu? Jadi kawasan lagu tu dia jaga. Tapi kalau dia pakai geluh lagu tu, terlondeh sikit, kemaafan itu ada. Tapi kawasan yang dia kena jaga pada diri dia, betul-betul dia kena jaga. Dia kena betul-betul jaga. Kita pergi duduk belah India, wanita-wanita India kan, dia pakai pakcik, dia pakai sari. Orang Islam pakai sari lain, dia tak nampak pusat. Yang duk keluar dalam gambar Hindustan tu yang bukan Islam, dia pakai elok. Tapi kaki dia pakcik, dia tutup dengan inai. Dia tampuk inai, dia tutup dengan inai. Maka dia jalan lah, kita nampak inai. Orang India dia pakai inai di kaki-kaki semua. Kita duk ingat budaya dia, kadang-kadang tu salah satu cara dia menghilangkan kecantikan diri dia. Dia buat inai, dia jalan, dia langkah masuk dalam kain sari, dia keluar. Maka itu tidak dianggap sesuatu yang aib untuk diri dia. Itu
Dia kena jaga elok-elok, jaga hati-hati. Tapi dia boleh jaga daripada kepala dia sampai kaki dia. Itu kewarakan satu wanita yang baik. Kan? Dia pergi rumah ni, dalam satu rumah, pakcik dulu zaman kita muda-muda, kan, satu rumah pakcik 4 kelamin. Pakcik pernah dengar? Satu rumah 4 kelamin. Kira jenuh duduk. Apa? Dinding tu nama apa? Plywood kan? Duk pasang plywood satu kelamin, tambah plywood satu kelamin. Satu kelamin, 4 kelamin satu rumah atas bawah. Dapur satu. Nak masak, bini kita turun nak masak, nak sinting, nak basuh beras, ipak turun. Takkan tarik pula sengah tak basuh beras. Bagi ipak tu buat kerja apa, dia nak baru sinting. Birah pula turun, Allah, tangan bulan jubah pula. Kita duduk di atas, timur lupa sampai tengah hari, kena sawan tak makan lagi. Jadi sebahagian pandangan dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata benda ni maklum minad-din bid-darurah. Benda ni kalau nampak sikit-sikit pun dia tak jadi satu kesalahan yang terlampau besar. Sebab apa? Kadang-kadang satu tempat dia maklum, dia orang panggil common, dia jadi umumul balwa. Satu benda yang tak boleh ditapih, nak kena buat kerja, duduk rumah ada ipak. Yalah, kita pakai tudung semua, nak buat kerja pakcik, takkan apa, kalau boleh basuh beras dengan baju-baju tu sekali. Ni ikan nak bersiang, nak pakai tudung labuh tu kah? Nak pakai jubah balik Mekah tu kah? Pakai baju Kedah. Pakai baju Kedah. Baju Kedah takat mana? Takat Kedah, ha? Dia tak boleh pergi sampai Perlis. Dia ada sekatan jalan raya. Dia takat Kedah, ha? Yang kata baju Kedah tu, dia short aja. Takat ni, betul Abang Ali? Abang Ali pernah tengok baju Kedah? Takat ni aja pakai baju Kedah. Takat ni. Ni orang nampak macam mana? Ulama kata umumul balwa. Benda tu termasuk maklum minad-din bid-darurah. Tapi kalau wanita tu dia jaga, itu adalah kewarakan dia dan tidak salah dia. Boleh kan? Cuma kalau ustazah duk masuk forum perdana tu, jagalah. Duk cakap-cakap, gelang nak keling. Gelang bunyi, tak bunyi melaju lah, bunyi keling. Lurut gelang tu nak atas pula. Tu jagalah. Tu bukan buat kerja, tu sembang. Sembang pakai baju yang ni lah. Kan orang lah dia pakai macam tadilah, stocking tangan tu. Itu semua kita kata kewarakan dia, menjaga diri dia. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran pada dia. Ustaz, bagaimana kita perlu faham hadis yang sahabat cium kaki Nabi? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui ikhwan. Kira sahabat cium kaki Nabi ya. Adapun umat bukan Nabi. Saya ingat itu satu tafsiran yang menarik dibuat oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ulama waris Nabi. Ulama tidak mewaris mukjizat Nabi, ulama hanya mewaris ilmu Nabi. Adapun sahabat cium tapak kaki Nabi, sahabat cium kaki Nabi, ini melibatkan tabarruk dan mukjizat pada diri Nabi. Bukan kata sahabat, kalau kita hidup zaman Nabi, kita akan buat benda yang sama. Sahabat minum darah Nabi. Sahabat minum. Hadis itu hadis hasan, dihasankan oleh Albani. Bila Nabi bekam, Nabi bagi kat dia, suruh pergi tanamkan darah bekam. Dia tak mana ni. Saat lagi orang nanti pergi korek, dia telan. Sikit punya hanyak ke darah tu, dia telan. Telan lagu tu punya duk buat mulut, mai kat Nabi. Nabi kita hantanam dah. Dia kata TikTok. Nabi kita hantanam mana? Dia kata tempat yang paling selamat. Cara dia renyih tu Nabi faham. Nabi kita minum ke? Tak boleh bohong pakcik. Dekat Nabi tak boleh bohong. Dekat ustaz boleh bohong. Dekat Nabi tak boleh bohong. Nabi dah minum ke? Ya, saya minum. Saya merasakan tak ada tempat yang selamat. Saya takut orang pergi minum. Dia takut orang minum. Dialah orang yang minum tu. Dia takut orang minum. Tengok, dua benda. Satu, Nabi kata apa dia? Di atas ketakutan kamu, darah kekasih Allah itu dicemari. Allah, kamu minum dia. Di atas perasaan itu, darah Nabi dah masuk dalam tubuh kamu. Kamu diharamkan daripada api neraka. Allah haram dia daripada api neraka. Bukan pasal Nabi suruh minum.
Adakah itu suatu takrir boleh minum darah ulama? Tak. Ulama mana, ustaz mana ke? Ustaz tu pening 2 hari dah pergi bekam. Syekh ingat tak hadis Nabi bekam sahabat minum? Okey, now amal hadis tu. Itu pun bismillah. Bekam 2 hari ICU terus. Darah kotor. Okey. Dia kata ulama hadis ini berkaitan dengan apa dia? Tabaruk Nabi dan mukjizat Nabi. Dan ulama tidak mewaris mukjizat. Macam ni pak cik, macam ni. Kita nak cium kaki orang ni boleh tak boleh? Boleh. Kita cium kaki orang ni boleh, tapi bukan based on agama. Satu contoh yang mudah, satu contoh mudah. Kita lah, kita anak manja. Anak manja. Duduk dengan mak sembang-sembang, mak duduk atas cushion, kita duduk tepi kaki mak, duduk sembang dengan mak. Mak kata kaki aku lenguh urut sat, kita pun ambil kaki mak duduk picit. Dalam duduk picit tu pegang-pegang kita kucut. Mak tarik. Apa hang duk buat perangai lagu ni? Dak mak, kaki ni lah berjalan siang malam pagi petang 9 bulan 10 hari cik duduk dalam perut mak. Kaki ni cukup berkat mak. Boleh tak? Tak salah. Cuma lagu tu tak salah. Pasal apa? Kaki mak. Tak salah. Siapa dengan kita? Mak. Siapa dengan kita? Bapa. Tengok bapak kita duduk-duduk. Bukan kata tengok bapak kita kan. Zaman kita kecil-kecil, bapak kita pacik rokok sembahyang, kita pergi cium bungkok dia. Cuk. Pacik pernah buat tak? Kita budak-budak dulu. Tengah dia sembahyang, dia sujud, di samping kita ragas dia, kita tengok pungkok dia cantik elok, kita cium, kita cium. Bapak marah dah. Bapak tak marah. Budak tu cium pasal apa? Tak ada pasal apa, pasal pak dia sayang, tak ada apa-apa. Tak ada siapa kata salah. Tapi kalau duduk tak duduk, saya pergi rumah pakcik duduk di atas, saya duduk di bawah, saya pegang kaki pakcik, saya tarik. Pakcik, saya nak cium kaki pakcik, cium kaki pakcik. Pakcik kata ni apa punya gila ni? Saya kata pakcik, tak ada berkat malaikat ada pada pakcik. Pakcik, cara saya cium kaki pakcik dengan cara anak dengan bapa tadi ada different tak? So many different. Kita boleh tengok beza. Awak cium kaki ulama untuk apa? Awak percaya berkat? Berkat ulama tak ada pada kaki, ada pada ilmu dia, ada pada warak dia. Baik awak peluk dia, awak cium dari dia. Cukup eh? Cium tangan ada. Thabit Al-Bunani. Siapa dia? Anak murid kepada Anas bin Malik. Dia pegang tangan Anas. Dia kata sepatah dekat Anas, Anas, pernah tak tangan kamu ni bersentuh dengan kulit Nabi? Anas kata pernah. Dia pegang-pegang tangan Anas, dia cium. Dia kata tangan ni cukup berkat kerana pernah pegang tangan Nabi. Ulama hadis kata berdasarkan hadis ni tak salah kita cium tangan orang. Tapi Albani bagi tahu, tangan orang zalim jangan cium. Tangan orang fasik jangan cium. Tangan mereka bid'ah jangan cium. Nanti ciuman itu menyebabkan dia diangkat dan orang angkat dia jadi mulia. Ciumlah tangan orang-orang yang baik-baik. Mak kita ke, pak menakan ke, ustaz kita ke, kita rasa dia lebih warak daripada kita, cium, takat cium tangan dia, cium tangan dia baik, kita sayang dekat dia, takat tu tak ada masalah. Tu kita kena bagi beza. Sampai kita pergi cium kaki ni dalam kes apa? Kita cium kaki mak kita, pak kita, kes apa? Kita sebagai suami dah 4 tahun kita tak ada kerja, bini kita duk goreng pisang, jual, buat nasi lemak, ambil hal diri rumah tangga. Kita ni baru kena apa? Kena jantung sikit, kena kecil manis sikit. Tak sikit lah, 40.1 ketak, jalan pun jadi ketak. So semua dalam rumah tangga, lead rumah tangga dah bertukar arah, bini ambil. Kita satu hari tengok dia duduk atas cushion letih, kita duduk jalan pegang kursi roda, kita pi pegang tangan dia, abang minta maaf banyak-banyak, semoga Allah rahmati hang, ni kerja abang tapi hang kena buat. Kita cium daripada tangan dia pakcik sampai kaki dia, kita cium. Boleh tak boleh pakcik? Pakcik boleh tak boleh pakcik? Boleh. Pasal apa? Ada tak kita ingat macam-macam?
Tak ada ingat. Dia ada buat satu kerja besar. Tak ada sandak apa-apa Pakcik. Tak ada sandak apa-apa. Sayang, tak ada apa-apa. Ataupun kita ada pak angkat. Pak angkat kita punya belah kita, aduh lah belah kita. Kita pun satu macam punya. Kita bukan rancang nak plan. Satu hari kita balik, dia duduk tidur, tengok terlentang auto berita tu, kita main-main terus pegang kaki dia, angkat naik, terselak kain dia tu. Apa hang nak buat kerja gila ni kat aku? Tak ada apa. Saya tak ada buat kerja gila apa, tapi saya tak tahu nak kata apa. Terima kasih banyak-banyak kerana bela saya. Agama pun tak kata salah, siapa pun tak kata salah. Pasal benda tu dia bukan based on kepada barakah-barakah apa, dia bukan based on pada apa-apa. Dia satu apa? Ihtiram dia mat. Dia cara tak langsung. Tak apa. Suami buat kat bini, bini buat kat suami lagu tu, tak apa. Tak ada apa. Betul Pakcik? Bini kita 9 bulan 10 hari bawa anak dalam perut. Berapa kali dia beranak kat kita Pakcik? Berapa kali? 7 kali. 7 anak dia bagi kat kita. Dalam pantang dia pakai stocking, pakai bedak apa? Bedak bapuk tu. Apa? Tak, bukan. Dia ada bedak tu, duk buang angin. Ada apa bapuk nama bedak tu? Lagu tu lah. Saya dulu duk beli kat bini saya Pakcik, saya tahu saya duk buh kat bini saya tu, saya tahu buh sini. Saya tak ada mak mentua. Saya kena buat sendiri benda tu. Bukan boleh cerita pukul 10 dah. Nak dengar cerita saya ke? Dah pukul 10 dah. Kan? Jadi kita pun duk bubuh bedak tu. Bedak borek nama dia. Betul Pakcik? Bedak borek. Bubuh, duk ambil bengkong, duk lipat kat badan dia, duk pergi cari daun bagi dia mandi, daun tu, daun ni semua. Kan duk pergi cari ikan talang kering Pakcik, duk masak buat bubuk lembek bagi dia makan, duk picit kaki dia nak buang angin. Pasal bersalin ni angin penuh satu badan. Dengan laki pun berangin time tu lah. Dengan bini pun baru bersalin. Jadi duk picit kaki dia. Dalam duk picit tu sampai kat kaki, cum sekali. Tak ada sandar kepada Bukhari ke, tak ada sandar pada Muslim, tak ada sandar. Dia mai daripada kita punya diri. Abang buat lagu ni kat cik. Abang pun tak tahu, tapi abang rasa hang lebih baik di sisi Allah daripada abang. Takat tu je abang boleh kata. Menangis. Saya abang pantang 100 hari menangis. Bukan. Menangis tu pasal pantang 100 hari Pakcik. Allah, lagu tu punya sedih. Jadi macam tu lah nak faham hadis tu nah. Cukuplah dekat tu. Mudah-mudahan diberkati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Boleh insya-Allah. Assalamualaikum.